Video ini hanya berbentuk hiburan semata-mata, tiada niat untuk mengejutkan atau menakutkan sesiapa. Sekiranya anda takut, tontonlah di siang hari. Bahan-bahan yang digunakan dalam video bukanlah hak milik Misteri Alam seperti gambar dan video orang lain. Ia digunakan semata-mata untuk memvisualkan dengan lebih jelas. Assalamualaikum dan hai semua. Di antara keluarga kita, mesti ada salah seorang yang pernah duduk di asrama kan? Mesti ada macam-macam pengalaman duduk di asrama. Bila dah duduk ramai-ramai di hostel tu, mesti ada kisah seram yang diceritakan oleh rakan-rakan anda kan? Pengalaman mengalami sendiri dan juga melihat kawan-kawan kerasukan. Hari ini aku nak kongsikan kisah hantu almari yang ada pelbagai versi di asrama. Kisah hantu almari ini memang popular di kalangan budak asrama sekolah. Budak-budak baru masuk pun pasti pernah dengar dan tahu kisah ini yang ada berbagai versi. Memang seram sangat-sangat dan boleh tak tidur malam jadinya bila kisah ini diingatkan waktu duduk di asrama. Kisah hantu almari ini ada dalam 3 versi cerita berbeza. Satu melibatkan asrama lelaki manakala 2 lagi asrama perempuan. Kisah ini pun kawan aku yang ceritakan, kebetulan dia bersekolah di situ. Dari 3 versi ini, kisah satu ini betul-betul sangat menyentuh emosi. Melalui tragedi inilah wujudnya kisah hantu almari yang amat menyeramkan. Nanti kau balik dari sembahyang Jumaat, keluarkan aku ya dalam loka ni. Kisah ini terjadi sekitar tahun 80-an dahulu. Ia berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh yang keseluruhannya penghuni lelaki. Mengutamakan disiplin yang sangat ketat. Hingga loceng persekolahan tamat tepat jam 12 tengah hari dan semua pelajar asrama bergegas untuk pulang ke dom asrama masing-masing. Memandangkan hari ini Jumaat, semua murid-murid yang duduk di asrama wajib untuk menunaikan solat Jumaat di masjid berhampiran asrama. Memandangkan sekolah yang disiplinnya sangat ketat, tiada pelajar lelaki yang terkecuali dari ponteng solat Jumaat. Entah kenapa, pada hari itu Azam, Nazri dan seorang lagi rakannya Akil malas hendak pergi solat Jumaat. Tambahan pula esok adalah cuti umum persekolahan di mana semua pelajar asrama dibenarkan untuk pulang ke kampung masing-masing selepas menunaikan solat Jumaat. Mungkin mood nak balik kampung sudah sampai ke kemuncaknya, jadi Azam mengajak 2 lagi rakannya untuk ponteng solat pada hari itu. Pada mulanya, ketiga-tiganya bersetuju, tapi bila balik ke dom asrama, Nazri dan Akil rasa tidak sedap hati. Bimbang sekiranya warden dapat tahu yang mereka tidak pergi ke masjid. Azam cuba lagi untuk memujuk kawannya untuk turut mengikutinya. Alah Nazri, Akil jom sekali ni je weh, bukan selalu pun. Lagipun esok dah mula cuti sekolah seminggu. Terlepak-lepak je di dalam dorm ni. Kalau cikgu datang, kita nyorok dia mana-mana. Begitulah cadangan dari Azam. 2 lagi angguk kepala menyatakan setuju. Selepas seorang demi seorang rakan dorm mereka pergi ke masjid, Nazri dan Akil mula rasa tidak sedap hati. Akil mengintai rakan dorm mereka bergerak jalan pergi ke masjid. Weh Azam, aku nak pergi ke masjid. Takut nanti warden tangkap. Tak pasal-pasal kena denda nanti. Dah warden garang. Nanti tak pasal-pasal kita kena tangkap naya nanti weh. Kata Akil kepada Azam. Memandangkan dia memang tak nak pergi dan sudah nekat, akhirnya Azam setuju dan menyuruh 2 kawannya bergerak. Yelah tak pelak korang pergi je ke masjid. Tinggalkan aku seorang dalam dorm ni. Bila korang dah pergi nanti, aku duduklah dalam loko almari. Kau kunci dari luar. Nanti bila kau balik dari masjid, kau buka balik kunci tu. Aku nak tidur dalam loko. Kalau korang ada teman tak boleh juga. Bolehlah nak sembang-sembang ni. Aku seorang je, baik aku tidur je. Ingat tu weh. Bila kau balik nanti keluarkan aku tau. Pesan Azam berkali-kali pada 2 kawannya. Okey, kami pergi dulu. Kata keduanya Nazri dan Akil. Mereka terus mengunci Azam dari luar kerana bimbang warden tahu dia ponteng solat hari itu. Ternyata apa yang mereka rancang tidak menjadi kerana sebaik keluar dari masjid. Kedua-dua kawannya dijemput oleh ahli keluarga masing-masing yang turut solat di masjid yang sama kerana mudah untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.